Okey. So untuk soalan latihkan diri 2.1B, ini soalan yang ada dalam buku teks juga ni. Okey. So kalau tengok dia suruh padankan peringkat. Macam mana kita nak tentukan peringkat ini? Okey. So peringkat ini macam mana kita nak tentukan? Okey. So kita ada dua. Untuk matriks kita ada dua, iaitu kita panggil sebagai lajur, yang kedua kita panggil sebagai baris. Okey, lajur ni yang macam mana? Yang dalam keadaan menegak. Ni, dalam keadaan menegak ini kita panggil sebagai lajur. Manakala yang dalam keadaan mendatar macam ni kita panggil dia sebagai baris. So, kita ambil contoh. Katalah kita ada matriks. Ingat matriks dia mesti berada di dalam kurungan. Kita ada A, B, C, D. Okey, kita ada A, B, C, D. So, lajunya yang mana satu? Lajunya daripada atas sampai ke bawah. Okey, so ini kita panggil sebagai laju. Manakala baris kita panggil ni dalam keadaan mendatar macam ni. Okey, dalam keadaan menegak warna kuning ini kita panggil sebagai laju. Lepas tu yang menegak ini, yang mendatar ini kita panggil dalam keadaan baris. So, untuk peringkat, cara kira peringkat kita akan tengok laju dahulu. So, laju darab baris. Okey, so ada berapa laju? 1, 2. So ada 2 laju, maknanya laju kat sini kita akan tulis 2. Dan barisnya ada berapa? 1, 2. So darab 2. So ini adalah matriks 2 kali 2 ataupun 2 darab 2. Okey, tengok contoh yang pertama. Dia bagi dalam soalan 1A. Dalam soalan 1A, kita ada 15 dengan negatif 8. So macam mana kita nak tentukan dia dah berada di dalam kumpulan mana satu, di dalam peringkat yang mana satu? Caranya yang pertama kita tengok ada berapa laju? 1, 2. Okey, so kita tulis sikit. Sini ada 1, 2. So maknanya dia punya ni adalah matriks jenis 2 darab. Okey, biasanya untuk tulis kita boleh tulis di tepi hujung dia. 2 darab. Ada berapa baris? Okey, ada berapa baris? Kita tengok hanya ada 1 baris. Maknanya matriks 2 darab 1. So mana satu kumpulan dia? Yang tengah ni. Jadi kita ambil kita punya pembaris, sambungkan. Okey, dapat 1. Betul lah. Okey, kemudian yang kedua, ya. Tapi jawapan belakang dia, yang A tu, 1 darab 2, bukan 2 darab 1. 1 darab 2 Sekejap tengok balik. Bukan kira baris dulu ke baru laju. Sekejap, saya tengok balik. Baris dulu. Oh ya, betul. Sorry. Tertukar pula. Baris dulu baru laju. Betul. Okey, kita kira baris dulu, lepas tu baru kita kira lah laju. Okey, sorry sesalah tukar tadi. Mana tadi? Ni. Ini adalah baris dulu baru laju. Okey, so baris darab dengan laju. So maknanya sini bukan inilah. Okey, so ini pun bukan. Barisnya ada berapa? 1 sahaja kan? Okey, kemudian lajunya ada 2. So 1 darab 2, jadi jawapannya adalah yang di bawah. Ni, yang ini. Okey, 1 darab 2. Okey, begitu juga kalau untuk soalan B pula, maknanya kita dah tahu. Kita dah tahu dia kira adalah baris dulu. So kira baris dia ada berapa? 1, 2. Ada 2 baris, maknanya jelaslah yang ini kan, yang tengah jawapan dia. Sebab lajunya cuma ada 1 sahaja, iaitu yang ke bawah ini cuma ada 1 sahaja. Okey, ni kita jangan tertukar. Sebab kalau contoh biasanya kalau kamu beratur untuk perhimpunan, biasanya kita suruh beratur daripada depan ke belakang kan. Okey, kamu beratur ikut kelas, kalau perhimpunan daripada depan ke belakang itu kita panggil laju. Kita bukan panggil barisan. Barisan ni macam mana? Contohnya bila kamu nak kawat kaki. Okey, kalau kamu nak kawat kaki, ada ketua berdiri kat depan. Lepas tu kamu akan berdiri di depan ketua tersebut dalam keadaan, contohnya dia kata baris bertiga-tiga. Maknanya macam mana? Maksudnya di sini ada 1,
2, 3. Ada 3 baris. Itu contoh yang paling mudah untuk kita kenal baris. Sebab biasanya tertukar dalam keadaan baris dengan laju ni sebab dia kurang ni. Makna baris dengan makna laju tu yang tertukar. So kena hati-hati kat situ lah. Okay, dan yang ketiga, soalan C. Okay, soalan C ni jelas. Kat sini baris dia ada 1, 2, 3. Laju pun ada 3. Maknanya tidak ada yang lain. Okay, jawapannya hanya ada 1 iaitu 3 kali 3. Boleh tangkap Okay, baik. Rasanya tak ada masalah untuk soalan A. Kemudian kita pergi pada soalan B. Okay, soalan B dia nak apa? Soalan nombor 2. Untuk setiap matriks berikut, tentukan peringkat matriks. Okey, yang pertama dia nak peringkat matriks. Kita dah tahu tadi, peringkat matriks kira baris 1, 2, 3. So ada 3. Darab berapa laju? Okey, so laju dia ada 1, 2. So ada 2. So maknanya 3 darab 2. Okey, tengok dia nak unsur pada baris kedua dan laju kedua. Okey, so unsur pada baris kedua dan laju kedua. Okey, baris kedua mana satu? Tengah sini kan? Laju kedua mana? Yang ini. Okey, yang cikgu warnakan dengan warna hijau. Okey, so mana yang bertindih antara dua tu? Yang di tengah sini, iaitu kosong. So jawapannya adalah kosong. Unsurnya adalah kosong. Yang ini 3 kali 2 tadi. Okey, kemudian unsur pada baris ketiga. Okey, unsur pada baris ketiga dan laju pertama. Baris ketiga. Okey, baris ketiga, laju pertama. Okey, laju pertama ini. Okey, so mana satu yang bertindih? 9. Jadi jawapan kita adalah 9. Okey, selesai. Kemudian kita tengok untuk yang kedua. Soalan B. B1. Sama juga. Dia nak peringkat ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3 baris. Ada berapa laju? 1, 2, 3. Ada 3 laju. So maknanya kat sini dia punya peringkat matriks dia adalah 3 darab 3 ataupun kita panggil juga 3 kali 3. Okey. So itu adalah peringkat matriks. Kemudian soalan yang kedua dia kata unsur pada baris kedua dan lajur kedua. Unsur pada baris kedua dan laju kedua. Mana baris kedua? Yang tengah ni lah. Okey, baris kedua. Laju kedua yang mana? Sama juga yang tengah sini. Okey, so kita ambil warnakan. Nak mudah kan? Kita boleh warnakan. Okey. So nampak yang bertindih mana? 16. So jawapannya adalah 16. Simple. Sangat mudah. Sangat senang kan? Okey, dan yang berikutnya. Okey, yang berikutnya dia tanya unsur pada baris ketiga. Okey. Unsur pada baris ketiga. Okey, baris ketiga. Okey, baris ketiga. Laju yang pertama. Laju yang pertama yang ini. Okey, yang mula-mula kan. Jadi mana yang bertindih? 9. So jawapannya adalah 9. Okey, boleh faham? Boleh faham tu? Aida, Safarina, Azhar, Fatin, boleh. Amirul, Naim, Azrul. Okey, semua yang ada ni. Okey, baik. Kita tengok pada yang berikutnya pula, iaitu untuk soalan yang kedua. Ni yang dah buat, kalau ada yang salah hari tu, kamu boleh buat pembetulan berdasarkan kepada perbincangan kita pada hari ini. Yang belum jawab kuis lagi, sila jawab. Okey, supaya cikgu dapat tengok di mana kamu punya kefahaman kamu. Kalau kamu tak jawab, macam mana cikgu nak tahu kan? Okey. Tengok, dia kata sini. Tentukan sama ada setiap pasangan matriks berikut adalah sama. Okey. 4, 3 dan 4, 3. Sama tak? Sama lah kan? Kau tak sama ni? 4, 4, 3, 3. So samalah. Jadi maknanya sini adalah sama. Okey. Baik. Seterusnya, kita tengok yang kedua. Okey, 0.1.
gini kalau untuk matriks kita mesti melihat kepada unsur dengan unsur. Maksudnya unsur yang pertama dengan unsur yang pertama. Unsur yang kedua dengan unsur yang kedua. Kita kena padankan. Sama tak benda tu? Kalau berbeza, maknanya berbeza. Okey, so itu pentingnya untuk kita faham kedudukan dia di dalam matriks yang kita buat tadi, yang kita buat dalam latihan 1 tadi. Kedudukan itu adalah penting untuk kita tahu sebab kita nak tengok sama tak nilai tersebut pada unsur-unsur tersebut. Dia kalau kata ini adalah sama dengan ini, maksudnya semua unsur di dalam ini wajib sama. Okey, 0.1. Adakah dia sama dengan 1/10? 0.1 adakah sama dengan 1/10? Okey, nak mudah ambil kalkulator, tekan 1/10. Dapat tak 0.1? Dapat kan? So kalau dapat, maknanya dia adalah sama. Yang kedua, okey, 6 dengan 6. Terus teranglah memang sama kan, tidak ada yang beza. Kemudian yang ketiga, -1 dengan -1. Sama tak? Sama. And then 1.5 dengan 3/2. Cuba kita tekan kalkulator, dapat tak 1.5? Dapat. Okey, so dapat maknanya sama. Jadi keseluruhan ini adalah matriks yang sama. Okey, senang. Seterusnya, untuk soalan C. Soalan C kita tengok. Yang pertama, bentuk matriks pun dah berbeza. Iaitu ini adalah matriks berapa kali berapa ni? Yang ini adalah matriks 2 baris 1 lajur, maknanya dia matriks 2 darab 1. Matriks 2 darab 1. Manakala yang ini pula 1 baris 2 lajur, bermaksud dia adalah matriks 1 baris, okey, 1 baris darab dengan 2 lajur. Okey. Bila jenis matrik tak sama, maknanya sini walaupun nilainya sama, tapi disebabkan dia punya matrik ni jenis tak sama, maka dia adalah matriks yang tidak sama. Jawapannya adalah tidak sama. Itu kita kena faham. Okey. So jawapannya adalah tidak sama. Okey. Yang terakhir, soalan D. Okey, soalan D. Yang tadi soalan 1 tu itu saja kan? Okey. Soalan D. Tengok satu-satu kedudukan dia. 0 dengan 0. Okey, sama. Kemudian yang kedua kita ada 9 dengan 8. Tak sama. So, walaupun dekat dalam matriks yang kedua ni ada nilai 9, tapi disebabkan kedudukannya adalah berbeza, maka jawapannya adalah tidak sama. Okey, tengok yang seterusnya. 8 dengan 9. Adakah nilainya sama? Tidak kan? So, bila tidak, maknanya jawapannya adalah tidak sama. Okey, so jawapannya adalah tidak sama. Okey, selesai. Boleh faham Baik, berikutnya kita tengok pada soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua, tengok. Tengok dia kata P sama dengan ini matriksnya. Dan Q ini adalah matriksnya. Di sini dia bagi tahu dalam soalan bahawa P adalah sama dengan Q, cari nilai X, Y, Z. So kita boleh selesaikan satu persatu untuk soalan A terlebih dahulu. Okey, soalan A. Ingat kedudukan dia mestilah sama. Barisnya sama, lajurnya mesti sama. Okey, so 6 dengan X. Maknanya 6 adalah sama dengan X. So jumpa dah X sama dengan 6. Dah selesai. Okey. Kemudian 0, 0. 3 dengan 3. Okey. Kemudian 2Z tolak 3. Tengok ni 2Z tolak 3. Kedudukannya adalah sama dengan negatif 2. So, kita boleh buat kita punya jalan kerja. 2Z tolak 3 sama dengan negatif 2. Seterusnya bila dah sampai peringkat ini, itu kita kena guna kemahiran algebra kita untuk selesaikan dan dapatkan Z. Caranya macam mana? Okey, macam yang kamu dah selalu buat. Okey, 2Z, kekalkanlah 2Z di depan. Okey, negatif 3 itu kita tak nak, maka apa yang perlu kita buat? Pindah ke belakang. Okey, so negatif 3 tolak pindah ke belakang. Jadi kita akan dapat negatif 2. Negatif 3 pindah ke belakang, dia akan jadi positif 3. So, kita akan dapat 2Z sama dengan 1. And then Z, kita nak cari Z 2 ni. Okay, so nilai 2 kat sini kita boleh tolak pergi ke sebelah. Maka bila kita tolak sebelah, dia akan jadi 1/2.
2. Jadi Z kita adalah sama dengan 1/2. And then, tengok pada laju yang kedua, 0, 0. Y, 2. So, Y sama dengan 2. Dah dapat dah. Y sama dengan 2. Selesai. Okey. Nampak sangat mudah sebenarnya. Bila kita dah faham, maknanya dia akan jadi sangat mudah. Okey, masa kita ada lebih kurang 6 minit. Sempat ni. Okey, kemudian yang kedua. Tengok, yang kedua, kita cuba bandingkan dia mesti berada di tempat dia. Yang warna kuning dengan warna kuning. Kemudian, -1, kedudukan dia mestilah sama -1. Okey, kemudian 6Y tambah 5, kedudukannya mesti sama dengan 2Y tolak 9. Dan yang terakhir kita ada 3Z tambah 4, kedudukan dia mestilah sama dengan -4X. Okey, kita selesaikan yang pertama dulu. Okey, yang pertama warna kuning. 10 sama dengan 5X. Nak cari X, 5 tolak sebelah jadi 10 bahagi dengan 5. So, kita akan dapat X. So, X adalah sama dengan 10 bahagi 5 dapat 2. So, X kita sama dengan 2. Selesai. Okey, -1 dah sama dengan -1. Dah tak payah buat apa dah sebab dah sama. Okey, kemudian 6Y tambah 5. Tengok, kita ada 6Y tambah 5 sama dengan, sama dengan 2Y tolak 9. Nak cari nilai Y, so Y yang kecil nilainya kita pindah ke depan, 5 tolak pindah ke belakang. Jadi 6Y, 2Y pindah ke depan, jadi tolak 2Y sama dengan -9. 5 pindah ke belakang, jadi tolak 5. Sebab apa tolak 5? Sebab sini positif. So 6 tolak 2 dapat 4Y sama dengan -9 tolak 5 jadi -14. Nak cari Y. Nak cari Y maknanya apa yang kita kena buat? -14 per dengan 4. So Y kita akan dapat sama dengan berapa? -14 bahagi dengan 4. So kita akan dapat, kita boleh permudahkan dengan CV2. So 14 bahagi 2 dapat -7. 4 bahagi 2 dapat 2. So akhir sekali kita akan dapat -7/2. So Y kita adalah sama dengan -7/2. Selesai. And then, yang terakhir. Yang terakhir pada kedudukan Z, iaitu 3Z tambah 4. Kita ambil tulislah. 3Z tambah 4. So, 3Z tambah 4 sama dengan berapa ni? Sebelah sini, -4X. So, -4X. Nak cari apa? Nak cari Z. So, 3Z. 4 pindah ke belakang. Sebab kita nak cari Z. Sama dengan -4X tolak 4. So, kita ada 3Z. So, 3Z sama dengan, di sini ada X. Macam mana nak buat? Nampak. Di atas sini kita dah dapat dah. X adalah sama dengan 2. So, gantikan sahaja di dalam kita punya nilai sini. So, nampak. -4, masukkan nilai 2 tolak 4. So kita ada 3Z sama dengan -4 darab 2 dapat -8 tolak 4. -8 tolak 4, maka kita akan dapat 3Z sama dengan -12. Kita nak cari Z. So maknanya 3 kita boleh pindah sebelah, dia akan jadi bahagi. So -12 per 3. So Z kita adalah sama dengan -4. So boleh dapat. Boleh dapat tak? Maknanya sini Z kita adalah sama dengan -4. Jadi sebenarnya untuk kita punya soalan matriks ni, dia sebenarnya sangat mudah. Apa yang perlu kita buat? Kita kena cuba untuk fahami. Kena cuba untuk fahami macam manakah konsep matriks. Sebab itu cikgu bagi kuis, suruh kamu buat. And then bila kita bincang, mana yang kamu tak dapat jawab, di situ kita cuba fahamkan macam mana cara nak menyelesaikan. So tahniahlah pada yang dah buat. Yang belum buat, sila buat. Yang dah buat, yang dah hantar pada saya ada baru 3 orang. Yang lain saya tak tahu ke mana pergi. So cukup dulu untuk hari ini. Next, lepas ni saya akan bagi link untuk kuis yang baru.
dalam minggu ni kita selesaikan matriks. Minggu depan cikgu akan mula masuk dengan bab 5. Okey, ada apa-apa soalan nak tanya?